Hai semua anak murid 4UTM Cikgu Sam. Cikgu Sam harap semua dalam keadaan sihat dan semuanya ikut SOP. Jangan keluar-keluar. Alright, untuk pagi ini kita akan belajar tabiat pemakanan haiwan. Okey, ini tajuk ni yang kamu dah belajar pada tahun 3 bersama Cikgu Anita. Ya, masih ingat Cikgu Anita? Okey. Alright, tabiat pemakanan haiwan. Tengok semua muka monyok-monyok bangun pagi kan. Alright. Cikgu Sam akan tayangkan dulu video supaya kamu segar buka mata. Video kata. Jom kita tengok kata. Contrary to popular opinion, frogs aren't just selective eaters, feasting only on flies. Take the bullfrog, for example. They'll eat spiders, scorpions, rodents, snakes, fish, and just about anything else that passes in front of them. But how do they manage to be such eating machines? Bullfrogs don't have big claws, sharp beaks, or fangs. Yet they overcome pinchers, poisons, and spicy stingers. With a mouth as big as the great outdoors. Ready to swallow just about anything. They've been known to swim 20 feet to shore and hop an additional 15 to 20 feet, grab a meal, turn around and hop back into the pond. They've even been known to stalk birds like a lion on the prowl. Eating them wing, beak, and all. And they don't stop at their feathered friends. They'll even eat each other. A small bullfrog that doesn't watch its step can easily become food for a bigger frog. They are quite cannibalistic. A young bullfrog must quickly learn one simple froggy fact. Eat whatever it wants, just don't end up on someone else's menu. Itu dia tabiat pemakanan katak. Nampak cute kan? Tapi katak ni sebenarnya makan haiwan lain. Kita tengok macam, cute-nya. Tapi tengok kalau tengok video tu tadi, burung pun katak makan. Katak lain pun katak makan. Jadi, nampak macam cute, tak bahaya. Tapi tengok tabiat pemakanan haiwan ini berbeza-beza. Kerana satu lagi contoh yang Cikgu Sam selalu nampak murid keliru ialah berkenaan dengan mentadak. Mentadak nampak macam belalang, betul tak? Tapi ramai kanak-kanak ataupun murid dianggap mentadak ini haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Tak betul. Mentadak sebenarnya makan haiwan lain. Jadi hari ni kita nak refresh balik apa yang kita dah belajar, yang kamu dah belajar dengan Cikgu Anita. Cikgu Sam nak refresh balik semula. Alright, okay. Pengelasan haiwan berdasarkan tabiat pemakanannya. Tadi dah tengok video kan, kita dah tahu katak ni rupanya dia makan haiwan lain. Okay. Jadi haiwan lain yang macam makan tumbuh-tumbuhan saja dipanggil apa? Okay, kita nak tengok Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja dikenali sebagai herbivore. Kena ingat istilah ni. Herbivore. Herb, H-E-R-B, herb. Herb ni herba kan? Senang nak kaitkan. Herba dengan tumbuh-tumbuhan. Macam itulah kalau Cikgu Sam nak hafal. Okey, kita tengok haiwan apa yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey, contohnya gajah. Nampak je badan besar tapi gajah hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Arnab dan juga lembu. Lembu ni biasalah, kamu dah biasa tengok lembu hanya makan daun, rumput, buah dan dia tak makan haiwan lain.
Okey, seterusnya kita nak tengok haiwan yang makan haiwan lain pula. Okey. Okey, haiwan yang makan haiwan lain sahaja, dia tak makan tumbuh-tumbuhan, dia makan haiwan lain sahaja. Okey, haiwan ini dikenali sebagai apa ni? Carnivore, dikenali sebagai carnivore. Okey. Jadi dia dikenali sebagai carnivore. Ingat kata ka. Jadi daging lah. Jadi dia makan haiwan lain. Okey, contohnya singa, mentadak. Nampak macam daun tapi sebenarnya mentadak ni makan haiwan lain. Dan katak. Tadi kita dah tengok video berkenaan dengan katak. Rupanya katak ni pun makan haiwan lain sahaja. Dia tak makan tumbuhan. Kalau kamu bela katak, jangan bagi makan nasi. Nasi tu tumbuh-tumbuhan, dia tak makan. Okey. So, 3 ni. Ada banyak lagi haiwan yang makan haiwan lain. Jadi, Cikgu Sam nak kamu cari sendiri nanti. Okay, next. Untuk haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Haiwan ni special, dia makan dua-dua. Haiwan lain pun makan, tumbuh-tumbuhan pun makan. Tumbuh-tumbuhan ni termasuklah buah, bijirin, padi. Padi tu bijirin. Padi tu pun adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, manusia masuk kumpulan mana? Manusia masuk kumpulan omnivore sebab kita makan kedua-dua kelas makanan. Tumbuh-tumbuhan pun kita makan, haiwan lain pun kita makan. So kita omnivore lah. Okay, kita tengok contoh haiwan yang dikelarkan sebagai omnivore. Ni chimpanzee. Ini ayam. Ini biasa kat rumah kamu pun ada. Ayam makan semua. Cacing, belalang, bagi nasi, beras, semua dia makan. Okay, begitu juga dengan burung pipit. Burung pipit ni biasa kamu nampak di kantin sekolah kan. Makanan kamu yang jatuh tu semua, burung pipit ni akan pergi kutip. Sayur dia makan, buah dia makan, belalang dia makan. So, haiwan-haiwan ini adalah omnivore. Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Okay, seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak kenal dia, Cikgu Sam? Haiwan ni omnivore ke carnivore ke herbivore? Kita nak tengok dari segi gigi dia. Minggu lepas kan kita belajar tentang gigi manusia. Kali ni kita nak belajar tentang gigi haiwan. Kita nak kaitkan gigi dengan tabiat pemakanan haiwan. Okey. Pertama, haiwan carnivore. Yang makan apa tadi? Yes, yang makan haiwan lain. Okey, pertama mempunyai gigi taring yang lebih tajam berbanding dengan haiwan lain. Ni gigi taring. Ingat lagi tak? Ni nampak. Gigi kucing kan? Gigi kucing, gigi singa. Gigi taring dia, fungsi dia apa hari tu? Yes. Mengoyak makanan. Sebab dia mengoyak daging lah. Sebab dia memerlukan gigi taring yang kuat sebab dia makan haiwan lain. Jadi daging kan? Dia nak mengoyak daging tu. Okey. Gigi taring yang tajam ini memudahkan haiwan karnivor mengoyakkan daging yang dimakan. Okey, kalau kamu tengok tengkorak dia, senang saja nak pastikan haiwan ni omnivore ke, karnivor ke, herbivore ke. Tengok di depan dia ni. Nampak tak gigi taring dia lebih tajam, lebih panjang daripada gigi ni, gigi geraham, gigi kacip kat depan pendek sahaja. Jadi gigi taringnya tajam. Jadi kamu kena kaitkan gigi taring untuk haiwan carnivore. Okay, seterusnya nak tengok haiwan herbivore pula. Ni tikus kan? Bukan. Gerbil. Gerbil di Afrika adalah gerbil. Tapi arnab pun sama kan? Okey. Okay, haiwan herbivore mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Jadi gigi kacip di depan ni, yang besar ni. Jadi dia guna untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Kan kita dah belajar gigi kacip fungsinya memotong makanan. Okay, mempunyai gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Okay, di depan ini gigi kacip. Ada tak gigi taring untuk haiwan herbivore? Tak ada.
mereka tak ada gigi taring sebab dia tak makan daging. So, tak perlukan gigi taring itu. Jadi, tengok gigi geraham di dalam ni sangat kuat dan besar lah untuk melumatkan makanan. Okay, seterusnya kita pergi ke slide. Seterusnya kita nak tengok gigi haiwan omnivore. Omnivore ingat tak tadi dia makan apa? Yes, dia makan tumbuhan dan haiwan lain. Okay, kita nak tengok mempunyai gigi kacip untuk memotong makanan, mempunyai gigi taring untuk mengoyakkan makanan, mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Macam pernah belajar kan? Yelah, hari tu kita dah belajar tentang gigi manusia. Kan Cikgu Sam kata tadi, manusia pun adalah omnivore. Jadi omnivore ni kamu boleh kaitkan dengan diri sendiri. Okay, contoh yang diberi ialah ni gigi siapa ni? Ya, monyet. Kan, tengok gigi kacip, gigi taring, gigi kacip, gigi taring dan di dalam tu gigi geraham. Kalau kamu tengok tengkorak dia, nampak gigi taring pun ada tapi taklah sepanjang atau setajam gigi karnivor tadi. Gigi kacip di depan dan gigi geraham di dalam. Sama macam manusia. Jadi boleh bezakan kenapa haiwan-haiwan ini perlukan gigi yang berbeza. Disebabkan tabiat pemakanan yang berbeza. Kalau soalan tanya, jawablah macam tu. Mengapa haiwan mempunyai kegigian yang berbeza? Kerana haiwan mempunyai tabiat pemakanan yang berbeza-beza. Boleh kan? Alright. Sekarang kita nak buat latihan. Okey. Latihan pertama, padankan kegigian haiwan dengan tabiat pemakanannya. Okey, tadi dah tengok gambar tengkorak dengan kegigian dia. Jadi kita nak tahu, ni kalau jumpa dekat hutan ni omnivore ke, carnivore ke, herbivore? Jom kita nak tengok. Siapa yang nak jadi paleontologist ni yang nak mencari tulang-tulang ni kena tahulah. Nak cari fosil dinosaur kan. Nanti diorang tanya, ni haiwan dinosaur ni tengkorak ni dia makan daging ke, makan buah-buahan ke makan dua-dua ke. Jadi kamu kena tengok ciri kegigian dia. Kita tengok, kita buat latihan bersama-sama. Okey, padankan kegigian haiwan dengan tabiat pemakanannya. Okey, tengok ini tengkorak ini, tengok betul-betul ada gigi yang tajam sekali kat depan ni. Lepas tu ada gigi geraham dan gigi kacip. Macam dengan omnivore. Tapi tengok pula gigi taring dia. Lebih besar dan lebih tajam. Jadi agak-agak haiwan apa? Ya, haiwan karnivor. Ya kan? Sebab taringnya sangat tajam dan panjang. Jadi ini adalah tengkorak haiwan karnivor. Sebenarnya kita bukan tengok tengkorak dia. Kita tengok gigi dia ni. Okey, seterusnya. Ni senang. Tengok dia ada gigi kacip dan ada gigi geraham. Gigi taring tak ada. Ni confirm tahu jawapannya. Ya, betul. Jawapannya herbivore. Okey, ini pula tinggal satu saja lagi. Rasanya tak perlu tengok pada gigi. Boleh jawab. Tapi jangan. Mana tahu dia bagi ni kegigian haiwan karnivor juga kan. Kalau kamu tengok sini. Gigi taringnya ada tapi taklah setajam atau sepanjang yang karnivor ini. Dan gigi geraham pun ada, gigi kacip pun ada. So, yes, haiwan omnivore. Bagus. Alright, nampaknya semua memberi perhatian. Seterusnya, Cikgu Sam nak bagi kerja yang kamu kena buat dalam buku nota. Okey. Latihan yang kedua senang saja. Kamu perlu bina peta buih pengelasan haiwan mengikut tabiat pemakanannya di dalam buku nota sains. Okey, bagi yang dah beli buku nota sains tahun ni, guna buku nota sains. Kalau yang belum beli, boleh sambung buku nota sains yang tahun lepas. Kalau yang buku nota sains yang dah tahun lepas pun dah hilang, macam mana Cikgu Sam? Gunakanlah kertas A4 ataupun kertas garis. Jangan buang, simpan. Nanti bila beli buku baru, kamu tampal sahaja. Okey, peta buihnya senang saja. Dia suruh kita kelaskan haiwan mengikut tabiat pemakanannya. Okey, so kita
Jadi tajuknya di tengah-tengah pengelasan haiwan mengikut tabiat pemakanannya. Cikgu Sam dah bagi. Jadi Cikgu Sam sediakan 3 peta buih. Tahulah kan, peta buih pertama ni kumpulan apa, peta buih kedua kumpulan apa dan peta buih ketiga kumpulan apa. Dan nampak tak nombor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ni? Cikgu Sam nak kamu senaraikan haiwan yang ada dalam kumpulan tu. Tadi Cikgu Sam dah bagi 3 contoh. Kamu nak ambil balik contoh tu pun boleh. Tapi kalau boleh Cikgu Sam nak kamu ambil contoh yang lain. Kalau boleh, kalau rasa boleh fikir kan. Kamu boleh ambil contoh yang lain selain pada contoh yang Cikgu Sam dah bagi. Boleh ke? Boleh. Tentulah boleh. Semua murid 4 UTM semuanya bagus-bagus. Alright. Dan latihan ini Cikgu Sam nak kamu hantar kepada Cikgu Sam melalui Telegram, aplikasi WhatsApp, ataupun kamu boleh sahaja attach ke dalam Google Classroom. Yang mana satu kamu rasa senang dan kamu nak gunakan. Okey? Itu saja. Dan kalau ada soalan boleh tanya Cikgu Sam sekarang, ataupun kamu nak tanya melalui WhatsApp, Cikgu Sam persilakan alu-alukan. Sebab ada orang yang memang tak suka tanya dalam kelas, jadi dia nak suka tanya personal. Jadi boleh tanya Cikgu Sam tak marah. Alright, kalau tak ada soalan, kita tamatkan sesi PDP pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar celoteh Cikgu Sam pagi ini. Dan jangan lupa ikut SOP. Jangan keluar jalan merata-rata, nanti dapat compound. Jangan takut pada compound. Sebab Cikgu Sam agak pelik lah kita ni. Kita keluar sebab kita tak mau keluar sebab kita takut disaman, di compound. RM1,000, tak ada duit. Sebenarnya tujuan kita di compound tu, kita sebenarnya dilindungi. Supaya kita dilindungi diri lah. Kita melindungi diri daripada terkena COVID-19. Yang menjadi masalah sekarang ni, orang ramai atau termasuk kamu keluar sebab takut polis compound. Itu dah salah Itu dah salah. Sebenarnya kita tak keluar rumah kalau tidak berkepentingan sebab kita tidak mahu dijangkiti oleh COVID-19. Dan sentiasa cuci tangan walaupun duduk di dalam rumah sebab kita tak tahu benda yang kita beli luar tu dah dijangkiti COVID ke tak. So, sentiasa cuci tangan. Alright, sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Di sesi PDP seterusnya. Bye, stay safe, stay at home. Bye.